أجسادنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ini bersama Ustaz Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra dairin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra dairin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra dairin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
muka surat 45 dan bersyair pula. Gimana? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan bersyair pula oleh seorang akan daku, kata Syekh Burhanuddin, daripada sesuatu syair bagi Syekh Umaidi Abil Fathil Busti rahimahullah ta'ala. Mana syair dia? Syair dia yang berbunyi, yang mempunyai akal itu tiada sejahtera daripada tipu daya orang jahilnya. Orang yang mempunyai akal, maksudnya tak selamat daripada tipu daya orang jahil. Iktibar seperti mana yang sebut dulu, satu orang yang jahil dapat melemah ataupun dapat menarik 10 orang yang berakal. 10 orang yang berakal nak tarik seorang yang jahil ni payah. Tu. Ni di atas kalam tanbih syair dengan makna tanbih jaga-jaga. Maksudnya jaga-jaga. Seolah-olah kata jaga-jaga tidak selamat daripada tipu daya orang jahil. Maksudnya orang yang berakal ni kena jaga-jaga. Jangan duk turut sangat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang jahil. Kalau duk turut orang jahil tak selamat. Ni orang panggil tanbih. Begitu juga orang yang jahil tak selamat juga menipu daya orang yang mempunyai akal, orang jahil. Kerana orang yang mempunyai akal sentiasa minta tolong akan Tuhan. Tu. Jadi kena atas kepala dia balik. Itu di atas jalan akal lah, tak selamat. Lagi kata mazalim ia orang jahil akan yang mempunyai akal dengan memberatkan pekerjaannya dan memendekkan pekerjaan. Itu kerja orang jahil tu. Orang zalim ni boleh juga kita katakan kerja orang jahil. Memberatkan pekerjaan, dia memayahkan pekerjaan bagi orang alim, bagi orang yang berakal, bagi susah di atas urusan kebajikan. Itu juga memendekkan pekerjaan. Sesuatu yang baik pada agama boleh jadi terhenti dengan kalam orang-orang jahil. Kita payahlah, tambah pula tempat pengajian, payahlah nak buat tempat pengajian dalam hutan, ceruk-ceruk dalam sangat. Tu perkataan orang jahil tu. Lagi dalam lagi bagus. Lagi dalam lagi bagus. Lagi dalam hutan lagi bagus. Dia tetap kalut dengan perkara-perkara yang lain. Lagi jauh dengan orang lagi bagus. Kerana sesuatu yang memudahkan di atas menghasilkan ilmu adalah bermujahadah. Lagi dalam lagi bagus. Ni duk cari hak kuat tepi jalan. Payah nak mujahadah. Cuba tengok orang panggil tempat-tempat pengajian, ketentuannya seperti pondok-pondok, semua duduk dalam-dalam. Bahasa kata duduk lacuk-lacuk. Duduk atas bukit, duduklah hutan. Akhir sekali hutan tu jadi kampung. Itu peranan dia. Itu orang panggil kelakuan pekerjaan orang-orang jahil yang memberatkan pekerjaan orang yang mempunyai akal dan memendekkan pekerjaan orang yang mempunyai akal.
Maka memilih ia orang yang mempunyai akal akan damainya daripada berperang kelahinya. Bahasa kita ni buat tak tahulah apa ya. Apa yang dikatakan oleh orang jahil, apa yang diperbuat oleh orang jahil. Abai begitu saja dengan arti damai. Tak mau lebih-lebih. Tak mau berbalah. Baik, lagi syair dia dan melazim ia. Dan melazim ia orang yang mempunyai akal akan diam. Diam saja, tak mau balah dah, tak mau berkelahi dah. Lagi duk berkelahi, lagi duk balah dengan orang jahil, menunjukkan kita pun jahil juga. Orang jahil itu adalah bodoh. Bodoh itu adalah jahil. Kalau kita duk balah dengan orang jahil, kita pun jahil. Itu dan melazim ia akan diam jika jerkah ia sekalipun. Jika jerkah ia orang yang jahil sekalipun. Diam. Diam dengan arti sabar. Jangan menunjukkan sifat yang ada pada diri itu seperti orang yang jahil. Diam. Bukan diam itu dengan kata takut, tak. Diam itu dengan arti sabar. Itu yang tersebut di sini. Kalau Tuan Guru Haji Rashid Mahang, orang jahil nak cakap dia tak ni, dia cakap orang jahil. Dia cakap orang jahil balik. Tuan Guru Haji Rashid Mahang kan. Dia cengih. Tu. Baik, maksud syair, tiap-tiap orang yang mempunyai akal dan fikiran itu tiada aman ia dan tiada sejahtera ia daripada menipu daya oleh orang-orang yang jahil. Menipu daya orang-orang yang jahil itu jadi fa'il. Menipu daya oleh orang-orang yang jahil akan dia. Akan orang yang mempunyai akal. Seperti mana dalam syair yang kita sebut tadi lah, kita syarah di atas apa yang kita ketahui di atas syair itu. Maksudnya jangan duduk turut lah di atas kelakuan orang yang jahil. Kalau turut, jadilah tak sejahtera, tak aman kerana menipu daya oleh orang-orang yang jahil. Kalam apa tadi saya sebut? Kalam tampih. Dengan arti jaga-jaga. Dan menzalim mereka itu orang-orang yang jahil akan orang yang mempunyai akal dengan memberati atasnya atau orang yang mempunyai akal akan pekerjaan-pekerjaan yang payah-payah dan penat dan menjatuhi mereka itu orang-orang yang jahil akan orang yang mempunyai akal pada barang yang tiada kuasa keluar dan lepas daripadanya. Maksudnya yang susah, mereka menyusahkan lagi, seolah-olah memberhentikan apa yang susah. Itu orang panggil kelakuan orang yang jahil. Juga dikatakan orang jahil dia tidak suka. Dia tak suka melihat, tak suka tengok orang berbuat kebajikan, tak suka. Seolah-olah orang yang mempunyai akal itu melakukan kebajikan, menindas akan diri mereka itu. Seolah-olah terbuang diri mereka itu. Itu mereka tak suka. Itu sifat orang yang jahil. Itu sebab orang jahil dia cari apa? Dia cari jalan. Kalau boleh dia sekat. Sekat dengan arti kata fitnah. Dia fitnah kat ni, dia fitnah kat tu. Itu orang jahil. Tambah pula tempat-tempat pengajian. Allah kena fitnah ni jadi satu kebiasaan. Tempat-tempat pengajian kan. Fitnah ni dengan mulut je. Dia kata dosa orang mengaji tu tak faham satu ilmu sesat. Itu jahil tu. Orang baru mula nak pergi mengaji, dengar perkataan tu orang jadi sentut lah. Sentut. Ada no tempat-tempat pengajian mana-mana pun
berlaku tu. Mana-mana tempat. Itu sebab orang nak buka satu-satu tempat pengajian ni kena sabar kuat. Terbukanya, juga kita kata terbukanya satu-satu tempat pengajian, itu orang panggil di atas maqadir Tuhan. Bukan saja di atas kehendak diri kita sendiri dah. Tu. Orang alim duduk dalam hutan jadi kampung, duduk dalam laut jadi pulau. Orang jahil duduk dalam hutan, harimau makan. Orang jahil kan. Duduk dalam laut, tenggelam lemah. Kerana apa? Kerana orang yang mempunyai akal, ketentuan bagi orang yang punya ilmu, orang yang alim, walaupun disekat, walaupun diberati, walaupun dipendekkan pekerjaan kebajikan, tetapi hasil di atas taat, hasil di atas kesabaran, berjalan terus kebajikannya. Kerana apa? Seperti mana kita sebut tadi, kerana mereka itu sentiasa minta tolong akan Tuhan. Tuhan tolong. Tu. Payah nak buat tempat-tempat satu pengajian dengan modal yang tinggi kan. Tapi dengan sebab bertakwa, wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berbagai-bagai bagai-bagai penjuru, lorong-lorong rezeki untuk menghasilkan tempat-tempat pengajian. Itu semua hasil daripada minta tolong akan Tuhan. Baik, lagi tengok. Baik, maka hendaklah memilih oleh yang mempunyai akal itu akan bersalah. Orang kecil, kalau orang besar ni sembahyang kan, bersalah. Bersalah ni maksudnya berdamai. Dan berdamai, ada itu. Bersalah ni orang panggil perkataan Arab. Dan berdamai, arti maksud bagi bersalah. Maksudnya memberi faedah taukid. Kalau letak bersalah pun kita faham dah, tapi letak lagi berdamai, menguatkan lagi perkataan yang pertama. Kuatlah. Itu kita hendaklah memilih oleh yang mempunyai akal itu akan bersalah dan berdamai atas berperang dan berkelahinya akan mereka itu orang-orang yang jahil. Damai. Ada satu kisah seorang yang sangat benci kepada Tung Alim ni. Benci sungguh. Dia buat berbagai-bagai cara supaya susah Tung Alim. Saya tak sebutlah nama Tung Alim tu. Buat berbagai cara. Program-program kebaikan, kebajikan di atas agama pun dia kacau. Tapi oleh kerana hasil kesabaran, minta tolong pada Tuhan, akhir sekali orang hak benci dia tu jadi baik. Jadi baik. Itu hasil dia. Itu kena bersalah, berdamai. Mudah-mudahan orang yang tak suka di atas jalan agama ni akhirnya kembali ke pangkal jalan. Dia fikir balik ya, buat jerat pun tak jadi, macam-macam helah dia pun tak jadi. Akhirnya ia terfikir kesalahan itu kembali kepada dirinya, jadi baik ya. Tu. Dan hendaklah melazim ia orang yang mempunyai akal akan diam. Dan jikalau menjerkah mereka itu orang-orang jahil sekalipun, diam. Tu. Apa arti diam? Arti diam ni maksudnya tak ambil kira apa yang orang jahil itu perbuat. Tak ambil kira. Kerana apa? Kerana dia jahil. Tu. Itu maksud dia. Kalau main jerkah betul-betul ni bukan tak diam kot. Itu orang main kalam majaz lah tu. Kalam majaz. Dan jangan membalas ia
Ya orang yang mempunyai akal akan mereka itu. Tu. Pihak pergi kat dia. Maksudnya tak boleh ambil kira kerana ia jahil. Kalau dia ambil kira, dia balah juga, kita pun jahil juga. Kerana bahawasanya menjawabkan akan orang yang bodoh itu ialah dengan diam. Diam itu dengan arti jawablah tu, buat tak tahu. Bangsa kita buat tak tahu, dia pergi kat dia lah. Dia pergi kat dia lah. Lama-lama tu elok tu. Tu dia atas doa tu. Lama-lama tu elok tu doa. Baik. Kemudian kata, berpindah pula kepada fasal yang lain. Faslun fil istifadati. Ai hadza faslun fi bayanil istifadah. Ini suatu fasal pada menyatakan kelakuan mengambil faedah dan mencari faham dan pergunaannya. Dia nak cerita ni, nak dapat ilmu macam mana, nak kekal ilmu macam mana, nak lebih faham pada ilmu macam mana. Tengok ni orang punya aturan. Bagi aturan-aturan bagi penuntut-penuntut ilmu kena ambil parti. Kena aturan ni boleh ilmu, boleh faham, boleh faedah. Baik, dan sayuga bahawa adalah penuntut-penuntut ilmu itu mengambil faedah dan mencari faham pada tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Tak kira lah waktu mana-mana. Jangan kita habiskan waktu ni di atas kelakuan yang lara. Dia kena kira tiap-tiap waktu ni. Habis waktu, tak boleh duduk saja. Itu sebab orang panggil tempat pengajian, dia berpegang pada setiap waktu, yang ni waktu semayang. Habis semayang ada pengajian, habis semayang ada pengajian. Waktu-waktu yang digalakkan kita memperbuat perkara-perkara sunat, ada pengajian dia. Seperti waktu duha. Itu sebab berlaku orang panggil kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah isyak. Tu. Tu tiap-tiap waktu. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam. Habis. Maksudnya kita duk sibuk dengan ilmu supaya dapat faedah, supaya dapat faham pada waktu-waktu tersebut. Supaya hasil baginya bagi penuntut-penuntut ilmu itu oleh kelebihan. Boleh ingat, boleh faham, boleh sedap menuntut ilmu. Sebab sesuatu yang kita asyik, kita akan merasai apa yang kita asyik. Kita asyik apa? Kita asyik sembang. Seronok sembang. Lu asyik sembang? Sembang sejam. Tengok 2 jam, tengok 3 jam. Tu asyik. Gitu juga di atas menuntut ilmu. Apabila kita asyik dengan menuntut ilmu, dia rasa sedap lah. Rasa tak puas mengaji. Itu di atas asyik dia. Orang yang berkehendak, orang yang berhajat, orang yang orang panggil nak mengambil faedah, nak mengambil faham, mencari faham, barulah timbul keinginan yang kuat, kefahaman, ingatan di atas setiap waktu. Dan kesempurnaan pada ilmu, hasil baginya bagi penuntut-penuntut ilmu itu kesempurnaan pada ilmu. Apa maksud kesempurnaan pada ilmu? Yakin pada ilmu, buat amal tidak ada ragu-ragu. Itu hasil dia tu. Itu buat amal tidak ada ragu-ragu. Yakin ilmu, faham sungguh. Itu buat amal tak ada ragu-ragu. Buat lah. Tak ada ilmu, buat amal pun ragu-ragu. Betul ke? Betul tu. Lepas tu kita tanya orang pula, betul ya aku buat begini. Baru dapat jawapan, betul ataupun tidak. Adapun orang yang punya ilmu, dia tak tanya orang lah. Sebab dia tahu, yakin. Itu katakan tidak ragu-ragu. Baik, dan bermula jalan mengambil faedah dan mencari faham. Itu bahawa adalah sertanya
serta mengambil faedah dan mencari faham pada tiap-tiap waktu itu jubur dakwat. Jubur dakwat ni botol dakwat. Jubur dakwat. Jubul. Bagi ada botol dakwat. Dulu orang tulis dengan menggunakan dakwat celup, bukan? Dakwat celup. Bagi ada. Atau qalam berdakwat. Maksudnya pen. Pen berdakwat. Alat tulis lah kita kata, alat tulis. Itu kata mengambil faedah dan mencari faham bahawa adalah sertanya bagi penuntut-penuntut ilmu yang hendak mengambil faham, nak mencari faham, nak mengambil faedah pada tiap-tiap waktu tu jubur dakwat, bagi ada dakwat. Atau qalam berdakwat. Senang. Kita nak tulis, kita nak catat. Supaya menulis ia akan tiap-tiap barang yang didengar akan dia akan barang daripada pergunaan-pergunaan yang bangsa ilmu. Caranya kita sebut ni orang panggil dhabit. Dhabit. Dhabit lah apa hak kita faham yang sudah dijelaskan oleh murabbi, takut kita lupa. Tulis. Kita mentelaah dah tak nampak. Pipi menadah dah tengok. Oh, ikut tu huraian dia. Murabbi, tok guru tu hurai. Kita tulis. Tu orang panggil mengambil faedah dan mencari faham. Tulis. Tu. Dia kena tulis. Lalu ni ada juga orang mengaji pakai handphone. Daripada download apa PDF apa tu. Carikan apa-apa kitab. Pakai buku handphone tu. Dia nak tulis tahu lah. Tak tulis lah. Pakai duk tengok tu. Handphone pula canggih-canggih touchscreen semua. Pakai tolak, tarik, tolak, tarik. Tapi tak tulis. Dia kena pakai kitab. Boleh tulis. Orang punya dhabit lah. Dhabit. Kitab Jawi pun kita buah baris dulu mengaji. Kitab Jawi kita buah baris. Kadang satu-satu perkataan yang susah dibaca. Baca ni tak bunyi, baca ni tak bunyi. Melainkan dengan buah baris. Buah baris. Itu pun dhabit juga. Dhabit dia ada dua seperti yang saya sebut yang dulu-dulu. Dhabit fil sadri, dhabit fil kitab. Dhabit pada dada, satu dia dhabit pada kitab. Tu. Kalau akal kita ni kuat, hafazah kita ni kuat, kita ingat kan, tetapi hak terlebih baik dia dhabit pada kitab. Dhabit tu pula kena dhabit besar. Dhabit bagi besar. Dulu kita mengaji kita cari pen kosong poin berapa, tak kecil je, mata halus kan. Nak tulis bagi elok, bagi boleh banyak. Tapi kita tak ikut pesanan Tok Guru tu dhabit bagi besar. Kita tak pegang betul-betul pakai 0.1 apa. Kecil 0.1 0.5 kecil kan. Akhir kali bila kita umur mata pun kunang, mata pun kabul, tak nampak dah kita dhabit dulu. Tempat kita tak mau dengar, kena dhabit. Tu. Saya ada simpanan, simpan kitab-kitab. Tok Kedah apa nama tak? 2-3 biji. Kita hak lobek depa. Tengok lobek pun semua besar-besar. Semua besar. Tak payah pakai kantor, tak payah pakai spek mata walaupun kabun. Tu. Bukan apa, simpan tengok lobek depa elok. Alim dah tapi lobek lagi. Kita tak alim pun tak mau lobek. Tu. Lobek, tulis. Banyak faedah dia bagi orang yang mendhabit. Baik, lagi kita tengok. Dikatakan man hafidha farra.
Dalam kitab tu dia tak berapa nak jelaskan. Tu huruf fa dengan huruf ra. Man hafiza farra wa man kataba syai'an qarra. Tu. Arti man hafiza farra wa man kataba syai'an qarra. Hak mula-mula farra, hak akhir tu qarra. Apa arti? Siapa-siapa yang ingat ia, siapa-siapa nescaya lari ia. Dan siapa-siapa yang menulis ia akan sesuatu nescaya tetap ia. Tu. Apa maksud lari? Ada kalanya orang yang ingat pada awal, akhirnya dia lupa. Lupa ni macam-macam sebab lah. Hak sebab hak paling ketara ni sebab dosa, dia lupa. Dulu dia ingat, lepas tu dia lupa. Nescaya lari ya. Lari ya. Dia tak boleh nak sebut apa hak dia mengaji dulu. Dia tak boleh nak syarah apa hak dia mengaji dulu. Sebab dia lupa. Asalnya ingat, tapi dengan sebab yang menjadikan ia tak ingat, banyak perkara. Lalai, macam-macam lah. Dia nak rujuk, tak mana? Tak boleh nak rujuk dah, dia lupa. Dan siapa-siapa yang menulis ia akan sesuatu, nescaya tetap dia. Hak tu tak lupa lah, dia ada tempat rujuk lah. Dia buka balik, oh dia ni kalam Tok Guru. Tu. Tetap. Walaupun kita faham dah ni, kita mentelaah ni kita faham dah kendak dia kok mana. Kemudian Tok Guru syarah pun kena apa yang kita faham. Tulis juga. Tulis penuh kitab pun. Tu. Tambah pula dhabit hak paling banyak tadi dalam kitab fiqh bab sembahyang ni, kitab Munatul Musalli. Dhabit dia tersangat banyak sampai kelam tu pun. Luar sampai bawah atas habis. Munatul Musalli ni dia berhajat kepada dhabit yang banyak. Supaya kita tahu tak tercicir apa yang disyarah oleh Tok Guru, apa kehendak musannif. Sebab kitab Munatul Musalli ni banyak bicara berkaitan dengan tasawuf hati di dalam amal ibadat. Bukan qadar bicara tentang kelakuan yang zahir, tapi banyak dia memberi penekanan berkaitan dengan hati. Kitab Munatul Musalli, maka dhabit dia pun penuh. Tu. Kitab Musalli beli murah kan? Berapa ringgit kitab Musalli lah ni? Ada RM5. RM5 no. Tapi apabila kita dhabit daripada awal sampai habis, harga dia tak ternilai. Harga dia tak ternilai. Orang bagi berapa banyak pun kita tak jual. Tu orang panggil kelebihan tu. Kita pasal sayang sungguh apa kita dhabit ni. Kalau kita tak dhabit, kita tak jadi sayang terus mana. Hilang pun tak apa. Orang anak kita bagi begitu saja. Tahu merata-rata. Kalau kita dhabit tu kita jaga. Jaga sungguh. Itu kena dhabit. Itu kata man hafiza farra wa man kataba syai'an qarra. Siapa-siapa yang ingat ia nescaya lari ia, dan siapa-siapa yang menulis ia akan suatu nescaya tetap ia. Dan dikatakan pula, bermula ilmu itu barang yang dipaham akan dia, akan barang. Maksudnya masalah-masalah ilmu. Dia kata bermula ilmu itu barang yang dipaham akan dia, akan barang yang dipaham. Maksudnya masalah-masalah ilmu kita faham. Dan diambil akan dia akan barang yang dipaham itu daripada mulut-mulut laki-laki. Orang perempuan tak boleh ke? Masuklah. Dia
Dia tak sebutlah perempuan kan, pada mulut laki-laki, mulut-mulut perempuan. Maksudnya orang yang mengajar di atas jalan ilmu. Kita ambil faham apa yang ia sebut. Yakni laki-laki ataupun perempuan. Yakni mereka itu yang mahir-mahir. Yang mahir-mahir. Lagi sempurna. Yakni alim lah. Mahir, yakni alim. Tuan Guru Haji Latif dia kata apa? Kalau tak bisa baca kitab mengajar ni, dia kena cuba sampai mahir, Dia kena, maksudnya kena buat juga sesuatu yang kita nak lancar, kita nak mahir, dia kena mula daripada awal. Jangan berhenti. Lama-lama mahir. Tambahan pula orang yang mempunyai berbagai-bagai ilmu, itu sangat mahirnya. Dia syarah kau ni, dia syarah kau ni, kena belakang. Kita ni ilmu singkat, ilmu sikit, syarah satu tu lah, tak boleh pergi ke lain lah. Itu ni sebuah ilmu. Yakni yang mahir-mahir lagi sempurna, yakni alim. Kerana bahawasanya mereka itu yang mahir-mahir lagi sempurna, yakni alim. Ingat mereka itu yang mahir-mahir akan yang terlebih elok barang yang mendengar mereka itu. Mereka itu orang yang mahir-mahir. Dia ambil daripada gurunya ambil daripada gurunya, sampailah kepadanya. Tu dia dengar elok, dia ingat elok, catatan dia pun elok, ketetapan yang ada pada kitab dia pun elok. Dia menyatakan sesuatu, dia orang panggil ada wasilah pertalian, bukan di atas akalnya sendiri. Tu daripada mulut guru, ada hujah dia, ada dalil dia, bukan saya sebut. Ada juga orang yang saya sebut menggunakan akalnya, dia kata apa? Dia kata ilmu tersuh macam ayat cap. Tu pakai akal dah nyeri. Tahu kot apa? Dia orang macam ayat cap kan. Tu pakai akal nyeri. Itu dia hanya membaca, dia tak mengaji. Itu sebab dia sebut di sini, diambil akan dia daripada mulut-mulut laki-laki, yakni yang mahir-mahir lagi sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya kena beradab, kena belajar. Itu maksudnya ambil. Lagi. Yang terlebih elok barang yang mendengar mereka itu dan berkata mereka itu orang yang mahir-mahir lagi sempurna di sebuah kealimannya, dan berkata mereka itu akan yang terlebih elok barang yang ingat mereka itu. Tu kena aturan dia, kena kaedah dia. Apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka syarahkan, kena. Tak lari daripada maksud kitab. Dan telah mendengar aku akan Syekhul Ustaz Zainul Islam, yang dimasyhurkan dengan Al-Adibul Mukhtar, nama kitab. Al-Adibul Mukhtar nama kitab. Maksudnya tuan pengarang Al-Adibul Mukhtar, pada Syekhul Ustaz Zainul Islam. Terkenal dia dengan kitab Adibul Mukhtar. Apa dia kata? Berkata ia Syekh, tak betul. Berkata ia, ini Umar Dhamir Sya'an. Berkata ia Hilal bin Yasar. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi ni, Hilal bin Yasar. Satu lagi Bilal bin Rabah kan. Ini Hilal bin Yasar. Berkata ia Hilal bin Yasar, ketahui aku akan Nabi SAW. Bersabda ia Nabi SAW bagi sahabat-sahabatnya akan suatu daripada ilmu dan hikmah. Maka berkata aku Rasulullah. Dia kena tambah hai Rasulullah ataupun ya Rasulullah. Ada dalam tu.
Ada kan? Dalam kitab tak ada kan? Dia ada ya Rasulullah, orang pergi harfun nida. Alat buat seru. Dalam kitab kita tak ada. Tambah ya Rasulullah. Itu hilal bin Yasar. Dia serukan Rasulullah, ya Rasulullah, ulangkan olehmu bagiku akan barang yang engkau sabda bagi mereka itu sahabat. Maksudnya pada ketika Nabi bersabda pada sahabat-sahabat hak dulu, hilal bin Yasar tak ada. Cuma dia tahu cerita, dia dengar apa yang Nabi sabdakan pada sahabat-sahabat yang lain. Maka dia berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ulangkan olehmu bagiku, tu cerita lain, akan barang yang kau sabda bagi mereka itu sahabat. Maka bersabda ia, sabda ia Nabi SAW bagiku, bila biasa kata, adakah serta engkau jubul dakwat? Ada botol dakwat tak? Ada pen tak? Ada alat tulis tak? Maka berkata aku, tiada serta aku. Tiada serta aku jubul dakwat. Maka bersabda Nabi SAW, hai Hilal, jangan engkau bercerai akan jubul dakwat. Maksudnya sentiasa duduk ada selalu jubul dakwat, botol dakwat, kolam dan juga sebagainya, alat tulis. Itu sangat pentingnya. Kerana bahwasanya kebajikan itu padanya pada botol dakwat dan pada ahlinya. Pada ahli maksudnya bagi yang ampunya jubul dakwat. Tak kira siapa-siapa sebut kata ahli, masuk umum lah. Bukan Nabi khususkan bagi hilang biasa, maksudnya umum. Dan pada ahlinya, ahli jubul dakwat, orang yang sentiasa ada jubul dakwat, botol dakwat, ada kolam, pen, alat tulis sebagainya, semuanya itu berkebajikan hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Oh tu. Tu tiap-tiap apa yang kita tulis di atas faedah ilmu, tiap-tiap faedah akhirat, untuk menghasilkan amal, untuk menghasilkan faham, semuanya itu dapat pahala belaka, walaupun alif sebatang. Alif sebatang dapat pahala. Tu berapa banyak hak kita duduk catat. Ui, pahala banyak. Kita tengok tulisan yang sedia ada dapat pahala, kita tulis pula, dobek pula pahala. Tu kebajikan ada sampai hari kiamat. Tu. Juga dikatakan apa yang kita tulis, yang melekat pada lampiran-lampiran kertas, apa-apa buku, mereka itu akan menjadi saksi di atas kehendak kita, di atas faham untuk menghasilkan ilmu, yakin di atas amal. Mereka itu jadi saksi sungguh-sungguh ni. Itu menunjukkan orang yang bersungguh-sungguh. Tu. Dulu kita mengaji budak-budak dulu, kita tak tahu nak tulis, tengok orang nak tulis, kita pun panggil nak tulis, tapi kita tak erti nak tulis. Lah kita lukis apa? Lukis Ultraman. Di kitab tu Ultraman ada, macam pedang ada, lukis penuh. Masa budak-budak dulu. Tu kalau kita dah erti tulis, tulis lah. Sebab apa duk lukis tu, orang dia lukis apa? Tak mau pergi mengantuk. Tak mau mengantuk. Tu je gambar Ultraman ada. Macam-macam budak-budak tu. Kalau ni ada juga apa? Ada apa? Tu. Tak tahu nak tulis apa, dia lukis gambar mesin padi. Kan? Baik. Tak boleh tulis Jawi, tulis Rumi kan, tulis Rumi. Tulis juga. Itu menghasilkan faham. Baik, seterusnya tengok. Dan berwasiat oleh As-Sadarus Syahidu Hisamuddin bagi anaknya.
Atau apa anak dia apa tu? Hamsuddin ke Syamsuddin? Shin. Dalam ni dia bentuk dia macam ha dalam kitab. Huruf Shin, Mim, Sin. Anaknya Syamsuddin bahawa menghafaz ia anaknya Syamsuddin pada tiap-tiap hari akan qadar yang sedikit daripada ilmu. Maksudnya sehari tu hafal kat walaupun sikit. Hafal sikit. Daripada ilmu dan hikmah. Tu. Kerana bahawasanya hikmah ni seperti mana saya sebut lepas lah, sesuatu yang kita kehendak itu tetapi dia boleh lebih lagi. Itu orang panggil hikmah dia. Kadang-kadang kita hafal itu matan. Hak lebih lagi apa dia? Syarah. Kalau betul kita hafal matan sikit, kita hafal syarah sikit. Syarah ni menerangkan bagi matan. Pun juga katakan hikmah juga. Maksudnya sesuatu yang lebih. Tiap-tiap hari disuruh anaknya Syamsuddin menghafaz akan qadar yang sedikit pada ilmu dan hikmah. Kerana bahawasanya demikian itu menghafaz tiap-tiap hari akan qadar yang sedikit pada ilmu mudah. Hafal sikit mudah kan? Kalau hafal banyak jadi payah nak ingat. Banyak hafal sikit, sehari sikit. Dan sedikit mudah dan sedikit tak jadi kepayahan. Dan kemudian daripada beberapa hari adalah ia jadi banyak. Sikit lama jadi banyak. Qalilan sara jabalan. Sikit lama-lama jadi bukit. Qalilan sara jabalan. Sikit lama-lama jadi bukit. Banyak lama-lama jadi tik minyak. Dia pulun sekali ya, lepas tu dah lah. Kan. Lepas tu sikit-sikit. Ada kisah. Dahulu ni pakat duk hafal dekat Toru, tak ikut apa matan sekalipun. Ada matan kecil, ada matan yang besar. Matan Jurmiyah, matan Bina, matan Aizi, matan Mimah, Alfiyah. Ada seorang tu dia hafal matan Jurmiyah sehari. Ingat terus. Orang batu 7 baling. Jadi orang pun pandang pada dia, orang dia ni otak geliga, orang hebat. Sehari ya hafal. Ingat terus. Dia hafal pula. Dia hafal apa tu? Matan Mimah sebulan. Kita tak terpai sebulan. Ingat terus. Tu nak abang kata jadi tik minyak. Nak cerita jadi tik minyak. Dia boleh ingat belakang. Lepas tu mengaji tak lama. Dia ingat habis ya? Mengaji tak lama. Hanya ingat tetapi tidak boleh mensyarahkan apa yang dia ingat. Jadi tak lama. Ni hak otak tak boleh nak pergi. Hafal sikit. Dia boleh kekal punya lama mengaji. Tu qalilan sara jabalan. Last sekali ada hafal sikit dulu hak boleh jadi tuan alim besar. Tu. Itu apa yang kita ketahui pada zaman kita mengaji dulu. Maksudnya betul. Qalilan sara jabalan. Sikit nama jadi bukit. Tu. Sama juga bagi orang penuntut ilmu, apa tu ajar apa-apa pun mengaji. Walaupun 2-3 kali ulang dah kita mengaji, sikit. Kalau ikut kehendak hati kita, ikut nafsu ni, kalau boleh nak mengaji kitab rusak belakang. Tapi mengaji kitab kecil ni, tu hurai dah hak rusak semua dalam tu. Cuma hak rusak ni mengaji, orang panggil sekali lalu saja, pergi habis. Hak kecil tu huraian dia tu lebih. Begitu. Baik, kemudian kata, dan membeli asam kan asam tu. Asam kan. Dan membeli Asam bin Yusuf akan suatu qalam, satu pen. Pen ni umum satu alat lah. Alat nak menulis. Dengan 1 dinar.
supaya menulis ia Asam bin Yusuf akan barang yang ia dengarnya pada ketika itu selalu. Apa dia dengar dia tulis, apa dia dengar dia tulis. Oh dia tu robek ni. Robek di buku, robek di kitab, buat satu catatan ke. Tu sebab sekolah-sekolah ni dia orang panggil, dia sarankan bagi tiap-tiap pelajar dia bubuh pen dalam poket, dia bubuh buku kecil dalam poket. Tu kita pun kena istiqmal begitu juga, sentiasa ada pen. Dalam beg ada pen, dalam poket ada pen. Ada belakang. Kerana bahawasanya umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Tu. Umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Nak catik sesuatu yang banyak ni tak habis. Tu kena catik. Umur pendek, bila-bila masa saja boleh mati. Tu nak abang tahu umur tu pendek tu. Kalau dia iktibarkan 100 tahun pun pendek lagi 100 tahun. Kerana ilmu, iktibarkan ilmu, syarah lebih pada 100 tahun tak habis-habis. Tu. Warisan dari dulu sampai habis, tak habis-habis ilmu. Kemudian kata, sikit kita ambil. Maka sayugia ni sepatutnya, semestinya bahawa tiada mensia-sia ia penuntut ilmu akan waktu-waktu dan ketika-ketika, dan mengambil untung ia menuntut ilmu pada malam-malam dan tempat-tempat yang sunyi. Tu ambil untung. Ambil untung ia pada malam-malam. Apa dia ambil untung? Tengok balik lah, tengok semula lah apa yang kita catat. Dan tempat-tempat yang sunyi, tengok balik apa yang kita catat. Kadang-kadang apa yang kita catat itu kita sendiri pun tak tahu nak baca. Tengok balik boleh kita buat pembetulan. Kalau kita biar lama lah kita pun lupa juga apa kita catat. Lagi kita ambil faedah, ambil untung pada waktu malam, tengok balik, mentolak balik. Ada dah hak kita catat, lalah kali kita tengok aku tulis apa tadi. tak kerti nak baca. Biasa tu. Kadang-kadang tak ubah titik. Kadang-kadang huruf tak cukup. Kan. Orang kata, orang sebut sin, dia tulis sod, lalah dia baca tak kerti. Tok guru pula gigi tak ada belakang dah. Dia sebut sin tu, dia sebut sin dah, tapi kita dengar macam sod. Kita pun tulis sod. Tu kena ambil untung, ambil faedah, ambil perhati. Tilik balik. Pada waktu malam, tak kira lah apa-apa waktu yang terluang tu, tengoklah. Waktu sunyi tu sebab orang panggil kita nak semak, kita nak telaah. Waktu-waktu sunyi. Waktu sunyi ni tuan dia pada waktu malam lah. Waktu malam. Itu sebab orang mentelaah kita sampai pukul 2-3 pagi tu sudah jadi kebiasaan kan. Sudah jadi kebiasaan. Waktu lain dia tak mau jadi. Boleh lah je. Tapi waktu sunyi waktu tengah malam tu, dia berasa asyik kan. Jarum pusing sejam, dia tak berasa lagi. Sampai dia berasa letih dah. Dia tengok 2 jam dah. Tu asyik dah tu. Pada tengah malam. Dia tak mau ada gangguan. Itu sebab ada bilik khusus, begitu. Dinaqah daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bermula malam itu panjang dan jangan engkau taksir akan dia, akan malam dengan tidur engkau, dan siang hari itu terang, maka jangan engkau makruh akan dia dengan dosa-dosa engkau. Kita habiskan yang tu. Baik, dinaqah daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bermula malam itu panjang dan jangan engkau taksir akan dia akan malam. Jangan engkau taksir, jangan engkau pendekkan malam yang panjang dengan tidur engkau.
Dan malam tu panjang ni, jagalah. Carilah waktu yang elok untuk kita mengambil faedah, mengambil faham, tilik balik, mentelaah balik apa yang kita tuntut pada waktu malam. Jangan pendekkan. Ni pukul habis insya pukul kita kata pukul 9 lah, pukul 9. 9.30 tu tidur. Dia kata kena tidur awal, esok pun segak. Dia aja tidur lah, malam-malam dia tidur. Rugi. Dan siang hari itu terang, maka jangan kau makruh akan dia. Makruh ni benci kan, makruh. Makruh itu yang dibenci. Apa maksud dia? Maka jangan kau makruh akan dia, akan siang hari. Tu. Kita benci di atas siang hari, kita tinggal begitu saja. Sesuatu yang kita benci kita tinggal tak? Kita tinggal. Tak kira apa sesuatu pun kita benci, kita tinggal. Itu jangan engkau makruh akan dia. Lebih faham di atas jalan Rabi, jangan engkau tinggal akan dia, akan siang hari. Maksudnya ada juga waktu yang siang hari ni boleh kita ambil faedah, boleh juga kita ambil faham, boleh juga kita mengambil untung. Betul kitab, tilik balik apa kita ngaji. Maka jangan engkau makruh akan dia, akan siang hari dengan dosa-dosa engkau. Kita tinggal sesuatu yang berfaedah, kita ambil sesuatu yang tidak memberi faedah, yakni dosa-dosa engkau. Buat dosa, pergi sembang banyak ni maklumlah, mana ada betul semua sembang banyak, mesti ada bohong lah. Tiap-tiap bohong tu berdosa. Tu. Siapa-siapa yang banyak cakapnya, banyak salahnya, apabila banyak salahnya, banyak dosanya. Itu banyak cakap tu. Ada kan? Man kasura kalamuhu kasura khata'u, wa man kasura qatu kasura zunubu. Itu. Siapa yang banyak cakapnya, banyak salahnya. Dan banyak salahnya, banyak dosanya. Itu pada cakap. Itu juga kelakuan-kelakuan yang lain. Kok mana boleh nak mohon, dia nak kuana. Habis. Baik, kemudian kita berhenti kat situ. Dan sayugia-sayugianya, dan sayugia-sayugia bahawa mengambil untung ia daripada orang tua-tua. Tu lagi akan datang kita cerita orang tua. Kita pun tua lah. Nak cerita orang lebih tua lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina wa al-arifin fahina fid din wa mujtama' al-sanata wa nubuwwa ta'ala samawati wal ardi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat puasa.